Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Mirakilah dalam Netstep 10 Terhangat Malaysia. Kami akan bawakan kepada anda semua 10 berita Malaysia paling trending pada hari ini, 5 Januari 2024 bersamaan 23 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Dan sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Baiklah, bagi berita Malaysia yang pertama pada hari ini, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat ke Galeri Padi dan Pusat Jualan Beras di Kilang Beras PLS Marketing di Sekincan hari ini. Ketibaan Seri Paduka Baginda kira-kira jam 10 pagi itu diiringi Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dan timbalannya, Datuk Arthur Joseph Kurup, Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dan Pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang, Datuk Mahfuz Omar. Pada program itu, Al-Sultan Abdullah meluangkan masa kira-kira 30 minit untuk melawat Muzium Padi Sekincan dimiliki PLS Marketing itu. Seterusnya, SPRM merekodkan kenyataan 4 individu dalam siasatan terhadap bekas Menteri Keuangan Daim Zainuddin, Peguam Rajesh Nagarajan dan Sah Pritash Sohanpal yang mewakili 4 individu terbabit mengesahkan SPRM memanggil mereka ke ibu pejabat agensi itu di Putrajaya awal hari ini. Peguam itu berkata keterangan kesemua 4 individu itu direkodkan mengikut Seksyen 30 Akta XPRM 2009 dan mereka sangat bekerjasama walaupun diberi notis kurang daripada 24 jam. 4 lelaki termasuk seorang CEO sebuah persatuan bola sepak ditahan kerana disyaki meminta serta menerima wang rasuah lebih 6 juta ringgit 4 tahun lalu. Turut ditahan, SPRM adalah 2 wakil perunding persatuan berkenaan serta seorang lagi individu yang bekerja sendiri. Sumber memaklumkan keempat-empat mereka yang berusia antara 40 hingga 60 tahun itu ditahan antara pukul 5 hingga 6.30 petang semalam ketika hadir ke pejabat SPRM Kedah bagi dirakamkan keterangan. Pengarah dan penulis skrip filem pendekar Awang Darah Indra Gajah Syahrudin Mat Dali mendedahkan telah melakukan kajian termasuk menemu ramah waris sebelum menjalankan penggambaran naskah tersebut. Menurut Syahrudin, filem itu menampilkan kisah benar sejarah dan beberapa watak fiksyen diwujudkan, namun masih diambil daripada kisah sebenar seperti watak sayang yang sama-sama menyelamatkan Tok Gajah. Menghindari beberapa kritikan telah muncul di media sosial walaupun sebelum filem itu ditayangkan. Syahrudin positif agar filemnya dapat menarik perhatian anak muda untuk mendalami sejarah. Terusnya, Jawatankuasa Pengawasan Parlimen Amerika Syarikat mendakwa pentadbiran Najib Abdul Razak membayar 1.15 juta ringgit Malaysia kepada Trump International Hotel antara 2017 dan 2020. Menurut The Age, laporan 156 muka surat oleh jawatankuasa itu disokong oleh dokumen yang dibekalkan oleh penyiasat parlimennya melalui syarikat Mazars USA. Laporan itu juga berkata Presiden Amerika Syarikat ketika itu Donald Trump menjadi tuan rumah untuk Najib yang mengadakan lawatan rasmi ke Rumah Putih pada September 2017. Pemergian penyanyi, pelakon dan pelawak Ahmad Hamdan Muhammad Ramli, lebih popular dengan nama pentas Hamdan Senario, menyaksikan industri hiburan tanah air kehilangan seorang lagi permata. Setiausaha Agong Seniman Hafiz Nafiah menerusi satu kenyataan pada Jumaat memaklumkan Allahyarham Hamdan meninggal dunia pada jam 12.50 tengah hari pada Jumaat di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru pada usia 54 tahun. Tambah Hafiz, arwah meninggal dunia akibat jangkitan kuman dalam darah, komplikasi jantung dan buah pinggang.
Seterusnya, perbezaan ideologi politik tidak menghalang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menziarahi Tan Sri Abdul Hadi Awang di Institut Jantung Negara IJN hari ini. Beliau sempat mencuri masa selepas solat Jumaat untuk menziarahi Presiden PAS itu yang kini sedang menerima rawatan di IJN. Lapor Harapan Daily. Abdul Hadi yang juga timbalan pengerusi Perikatan Nasional sejak kebelakangan ini mengalami kemerosotan kesihatan dan telah beberapa kali dimasukkan ke IJN untuk mendapatkan rawatan. Nyataan Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Muhammad Sanusi Mat Noor yang mengakui mereka sentiasa mencuba untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada disifatkan sebagai bukti gabungan itu kemaruk kuasa. Malah Timbalan Ketua Penerangan UMNO Kelantan, Nur Hariri Muhammad Noor berkata, PN sudah meraih kemenangan di 4 negeri, sepatutnya memberi tumpuan untuk berkhidmat kepada masyarakat di negeri berkenaan. Nur Hariri berkata, tindakan PN yang terus-menerus mahu mengambil alih kerajaan membuktikan mereka sebenarnya kemaruk untuk kembali berkuasa selepas gagal pada PRU ke-15 lalu. Bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad menafikan beliau terlibat dalam langkah Dubai, mendakwa beliau sudah lama tidak berkunjung ke ibu kota Emirat Arab Bersatu itu. Mahathir turut menyerang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan mendakwa Datuk Seri Anwar adalah pakar dalam gerakan kerajaan pintu belakang. Pada 30 Disember lalu, Timbalan Ketua Pengarah JCOM, Ismail Yusof, mendakwa ada usaha untuk menjatuhkan kerajaan semasa dinamakan sebagai langkah Dubai dengan pemimpin PN serta ahli parlimen kerajaan mengadakan pertemuan semasa bercuti di kota itu. Dan bagi berita yang terakhir untuk 10 terhangat Malaysia hari ini, Presiden PAS Abdul Hadi Awang berkata parti itu dan Perikatan Nasional tidak mengamalkan budaya membeli ahli parlimen untuk menukar kerajaan susulan dakwaan wujudnya langkah Dubai yang dikaitkan dengan gabungan itu. Abdul Hadi berkata PAS pada masa yang sama tetap bersedia dan berusaha menunggu perubahan kerajaan melalui proses demokrasi dan raja berperlembagaan. Beliau mendakwa satu pertemuan diadakan di Dubai untuk memberikan tugas khusus kepada pegawai yang bertanggungjawab bagi mengenal pasti ahli-ahli parlimen yang berpotensi mengalih sokongan mereka kepada pembangkang dengan menerima sogokan. Sekian sahaja 10 terhangat Malaysia hari ini. Jangan lupa bersama saya Amira Akilah setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 10 berita Malaysia paling trending hanya di 10 terhangat Malaysia. Jangan lupa follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.